Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua sahabat-sahabat saya di Facebook, penyokong-penyokong ataupun sahabat seperjuangan dalam NGO Pembela. Saya Cikgu Izzat Johari ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama saya pada malam ini yang di mana kita eksklusif kita bawakan khas tetamu kita yang begitu tidak asing lagi dalam dunia peruncitan, dan itu baru cerita peruncitan, belum saya cerita lagi tentang berkaitan dengan perniagaan-perniagaan lain yang begitu besar sekali sehingga melangkau ke negara-negara luar. Dan dalam kempen BMF kita semestinya kita nak fokus kepada uh, apa perancangan kita nak belajar dengan kita punya rangkaian-rangkaian Muslim yang ada di Malaysia ini, supaya kita dapat belajar bagaimana kaedahnya, apa pengalamannya, dan apatah lagi dalam pasca COVID-19 ini, semua perniagaan yang ada di Malaysia, malah di dunia, mengalami kesan yang begitu ketara sekali. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya menjemput kita punya tetamu khas kita, iaitu saya panggil Ustaz Lokman, kerana Ustaz Lokman ni daripada awal dia memang seorang yang uh, begitu merendah diri, yang begitu sopan, dan saya tertarik dengan sikapnya yang begitu profesional sekali, dan paling penting sekali beliau sangat muda. Ni kita puji dulu, beliau ada dalam studio. Jadi saya menjemput Datuk Lokman Hakim Profton, CEO GISB Holding Sdn Berhad. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima Alhamdulillah. kasih Cikgu Ustaz. apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Apa pun saya nak minta izin dulu. Ini di khalayak umum ni, kalau kita berdua mungkin saya boleh panggil Ustaz, tapi kalau ni saya minta izin lah Ustaz. Saya minta izin, saya panggil Datuk lah. Ini lebih afdal kita panggil mengikut hierarki yang ada di Malaysia ni. Apa pun, terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kita semua dalam NGO Pembela yang kita meraihkan kempen BMF sejak awal lagi. Ya Tok kita dekat Menara Kuala Lumpur, kita bersama, dan Alhamdulillah sekarang ni mungkin tiba masanya kami nak tahu juga sedikit sebanyak pengalaman ataupun mengikut tajuk kita pada hari ini sebenarnya, iaitu adakah rangkaian Ikhwan terjejas dengan COVID-19. Ini adalah satu impak yang sangat besar Datuk, yang mungkin ramai di luar sana ingin tahu sedikit sebanyak. Dan untuk makluman semua, Global Ikhwan mempunyai rangkaian 35 rangkaian setakat hari ini Datuk 35 rangkaian di Malaysia. Kita ada 38 sekarang rangkaian. Allah dah naik dah 38 rangkaian Ikhwan Mat, yang satu-satunya yang terbesar di Pasaraya Ikhwan di Sungai Buloh. Ini satu kejayaan yang manis bagi ni dalam pasca Covid pun boleh buka lagi 3 cawangan kan, kita nak tahu ni. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita malam ni, saya menjemput semua sekali Datuk dan sahabat-sahabat di luar sana untuk kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Okay, amin. Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak jemput semua sahabat-sahabat untuk teruskan share live kita ni. Ada di dua platform, iaitu di page NGO Pembela, Pertubuhan-Pertubuhan Islam Pembela Islam, ataupun juga page Cikgu Izzat Johari. Ini salah satu platform kita untuk masyarakat bersama dengan kita. Jadi sikit sebanyak saya mempersilakanlah kepada Datuk untuk kongsikan sedikit terkini berapa rangkaian yang terbaru ni. Yang terbaru ni 38 dah ni. Bagaimana proses pembukaan rangkaian baru dalam pasca Covid ni. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang telah mengaturkan sebenarnya program kita pada malam ini ke udara bersama dengan sahabat lama saya Cikgu Izzat yang banyak berkongsi dengan kami semua berkenaan berbagai-bagai perkara. Sesungguhnya perkongsian itu adalah sesuatu yang sangat baik. Berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman,
berkongsi kebaikan. Moga-moga akan berpanjanganlah silaturahim antara kita. Dan kepada penonton-penonton di luar sana, merujuk kepada apa yang telah dimulakan oleh yang saya kasihi Cikgu Izzat berkenaan dengan kesan COVID-19 ini kepada rangkaian perniagaan ikhwan. Mungkin sedikit pengenalan. Syarikat GISB Holdings Sdn Bhd ini syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dengan beberapa rangkaian anak syarikat, dan alhamdulillah dengan izin Allah bahawa masa ini kita sudah pun berkembang di 16 buah negara termasuk Malaysia. Negara-negara seperti di ASEAN, di Eropah, di Timur Tengah, di Afrika, dan semuanya itu tentulah dengan doa sahabat-sahabat di luar sana dan dengan harapan yang tinggi, rintihan supaya Islam itu dapat kita kongsikan bersama kesejahteraan, kebaikan yang datang darinya. Jadi merujuk kepada persoalan sejauh mana COVID-19 ini menjejas, kita pun tahu bukan sekadar di peringkat negara kita, malah di peringkat antarabangsa, dan tidak terkecualilah syarikat GISB Holdings. Mungkin sebahagian ada maklumat tentang syarikat GISB Holdings ini, selain daripada kita terlibat dengan rangkaian restoran yang berada di 16 buah negara, kita juga terlibat dalam perniagaan rangkaian peruncitan, iaitu melalui Pasaraya Ikhwan dan Ikhwan Mart yang kini jumlahnya ada 39 termasuk Pasaraya Ikhwan di Sungai Buloh. Dan kita sedang siapkan satu lagi pasaraya di Kulim, insya-Allah dengan izin Allah. Memanglah kerana GISB Holdings ini mencuburi berbagai-bagai bidang. Bukan sekadar rangkaian restoran, peruncitan, malah juga dalam pelancongan, hiburan Islam, pertanian, peternakan, dan sebenarnya kita berusaha untuk memenuhi semua aspek keperluan kehidupan umat Islam. Dan bila berlaku penularan wabak COVID-19 ini, tentulah beberapa jenis perniagaan tidak dapat diteruskan. Contohnya di bidang pelancongan. Selain daripada kita mengendalikan jemaah umrah dan haji, kita juga ada central kitchen di Mekah dan ground handling di sana. Jadi buat masa ini bidang-bidang berkaitan dengan pelancongan, umrah, haji tentulah tidak dapat diteruskan. Dan tapi Allah mengaturkan pula ada bidang-bidang yang bukan sekadar kita boleh teruskan, tapi kita perlu besarkan. Bukan sekadar atas dasar kita mencari keuntungan, tapi yang lebih utama adalah untuk memenuhi keperluan fardu kifayah. Contohnya di bidang peruncitan. Bila ramai masyarakat kita khususnya di Malaysia ini tidak dapat keluar seperti biasa, tidak dapat mungkin makan di luar, berziarah dan sebagainya, lebih banyak keperluan dalam rumah itu didapatkan daripada rangkaian Pasaraya Ikhwan atau di rangkaian Pasaraya lah. Betul. Kerana lebih banyak kita masak di rumah. Jadi oleh kerana itu, setakat ini rangkaian Ikhwan Mart dan Pasaraya Ikhwan melihat peningkatan kepada jualan dan juga permintaan produk-produk halal. Oleh sebab itu kita lihat selain daripada syarikat GISB Holdings sendiri menambah volume produk dan menambah jenis produk, kita juga menganjurkan, encourage lah
supaya umat Islam juga, mana-mana umat Islam yang mengeluarkan produk-produk halal untuk menambah produk mereka kerana kelihatan permintaan lebih daripada biasa. Jadi walaupun di satu pihak ada perniagaan yang kita kena tutup, tapi di satu pihak lagi Allah buka laluan untuk kita perbesarkan lagi, untuk kita tambah produk dan sebagainya. Mungkin ini sedikit perkongsian berkenaan sejauh mana berlaku terjejasnya perniagaan GISB Holdings dalam konteks penularan wabak COVID ini. Tapi Ustaz, saya tertarik dengan komen Ustaz, iaitu lebih banyak lagi produk-produk yang perlu dikeluarkan luar biasa. Maknanya kalau sebelum COVID-19 ni, wabak COVID ni, mungkin kita pernah berborak, kemudian ada juga perkongsian-perkongsian daripada orang awam mengatakan global ikuan macam biasa, dan kemudian apabila gelombang BMF pada Ogos tahun lepas, pasaraya ikuan antara yang terkesan positif, yang terlalu hebat, boleh kata ramai yang menyokong penuh, yang saya difahamkan daripada Shah Alam, daripada Ampang, daripada Ceras, sanggup pergi Sungai Buloh untuk membeli di pasaraya ikuan. Jadi tiba-tiba bila wabak COVID, Ustaz cakap tadi ada penambahan lagi luar biasa. Jadi boleh tak Ustaz bagi satu macam kita kata komen apabila dengan kesan COVID ni, rupanya ada yang Allah berikan lebih baik untuk diperkembangkan lagi tu, dan lebih hebat rupanya di keperluan. Jadi sebelum wabak tak ada masalah, produk macam biasa, tapi bila wabak ni rupanya lagi banyak permintaan umat Islam untuk produk Muslim. Apa komen Ustaz? Ya cikgu, kita lihat sebenarnya sebelum ini pun masih ada lagi produk-produk keperluan umat Islam yang belum ada dikeluarkan oleh orang Islam. Kalaupun ada, tak cukup. Tapi bila berlaku COVID-19 ini, kita dapat melihat bahawa ada produk-produk yang terlalu tidak cukup. Selain daripada pelanggan-pelanggan yang biasa datang membeli, termasuk juga ramai penyumbang yang datang membeli untuk disumbangkan pula kepada masyarakat. Ada daripada masjid-masjid, pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat datang membeli secara pukal untuk diagih-agihkan pula kepada masyarakat. Sebagai contoh, ada pihak yang minta dibekalkan roti sandwich. Satu hari 3,000 buku roti sandwich. Sedangkan setakat ini katalah produk yang dikeluarkan oleh GISB sendiri pun belum cukup untuk menampung keperluan yang ada, ditambah pula dengan permintaan 3,000 buku satu hari. Jadi oleh sebab itu sudah menjadi kemestianlah kilang roti kena dibesarkan. Itu sebagai satu contoh. Begitu juga produk-produk yang lain. Banyak produk-produk lain yang seperti yang kita pernah bincang dulu, produk-produk sejuk beku macam fishball, fish cake, tetaplah permintaannya banyak dan supply-nya tidak cukup. Jadi alangkah baiknya kalau sahabat-sahabat kita di luar sana berpakat-pakatlah untuk menambah produk lagi ataupun memperbanyakkan jenis produk untuk kita sediakan sebagai memenuhi keperluan permintaan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Malaysia amnya. Ya. Ustaz, saya memang suka apabila Ustaz memberi respon tentang permintaan yang begitu tinggi itu. Dan alhamdulillah memang kempen BMF ni pun kita dalam proses berbincang dengan semua pihak supaya ia saling lengkap melengkapi. Dan saya nak rungkai sedikit yang mungkin ramai di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana bersetuju dengan saya. Produk ikuan ni paling popular adalah fishball, fish cake. Ini yang tak boleh dinafikan. Sejak daripada saya kecil tahun 90-an sampai saya dewasa, tapi bila saya berpindah ke Pahang Ustaz, kampung kita Ustaz Pahang,
saya tak jumpa lagi produk Ikhwan untuk fishball fish cake ni. Just orang kata untuk gambaran. Sebab apa, kita tahu ini antara produk killer produk. Dan juga antara produk-produk killer yang kita perlu adakan selepas ini adalah biskut mayat tu. Biskut petak tu. Ini kalau kita pegang yang ni pun insyaAllah memang dia orang kata apa, dalam bidang perwujudan ataupun perniagaan ni, dan ada orang belah sana tu dia akan goyang sikit. Jadi kita tapi kita bukan nak berlawan. Cuma saya nak tarik perhatian sahabat-sahabat di luar sana, kita nak supaya ada keseimbangan untuk umat Islam mendapat produk Muslim. Inilah tanggungjawab yang sangat besar Global Ikhwan, dah lebih 30 tahun berjuang dalam produk-produk Muslim. Dan saya nak tanya Ustaz sikit soalan. Ini soalan sebenarnya tadi soalan satu dah terlepas dah. Dah Ustaz dah jawab. Soalan yang seterusnya ni, boleh tak Global Ikhwan membuka lebih banyak rangkaian pasar raya seperti mana di Sungai Buloh, di kawasan-kawasan lain? Apakah perancangan GSB, adakah akan membuka pasar raya semacam di Sungai Buloh, Ustaz? Saya suka yang di Sungai Buloh tu, alhamdulillah, sebab ia satu-satunya pasar raya Muslim yang dikala orang sedang mencari-cari pasar raya, keluar Global Ikhwan, satu pasar raya Ikhwan. Jadi ramai dari komen-komen ni pun banyak ni. Diorang tanyakan kepada Ustaz, adakah Global Ikhwan ada perancangan nak buka setiap negeri atau setiap daerah? Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Kita mengharapkan doa-doa lah daripada semua sahabat-sahabat, khususnya Cikgu Zat sendiri dan sahabat-sahabat di luar sana, supaya Allah permudahkan. Memanglah cita-cita kita untuk berkhidmat kepada masyarakat, memenuhi permintaan masyarakat, sedangkan kami sedar bahawa kami banyak lagi kelemahan, kelompongan, tidak efisien dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Tapi untuk makluman semua, moga-moga didoakan. Hasrat JSB adalah memulakan langkah awalnya untuk membuka pasar raya seperti Sungai Buloh itu mengikut zon. Ini peringkat awal. Katalah di tengah ni kita buka di Sungai Buloh, di utara di Kulim, mungkin nanti di selatan di Johor Bahru, di pantai timur kita sedang melihat mana yang sesuai, sehinggalah kita akan teruskan usaha itu. Moga-moga kita dapat buka lebih banyak lagi rangkaian pasar raya Ikhwan. Di samping itu kita teruslah berusaha dengan membuka Ikhwan Mat yang saiznya lebih kecil, tapi juga memberi kemudahan kepada masyarakat-masyarakat setempat. Dan seperti yang kita nyatakan tadi, pasar raya Ikhwan Sungai Buloh itu pun nampaknya ada berhadapan dengan masalah kekurangan supply produk. Jadi kalau kita tambah lagi dengan beberapa pasar raya yang lain, mungkin akan banyak lagi lah kekurangannya. Sebagai contoh, produk bihun. Ada seorang sahabat order bihun untuk Pantai Timur. Dia nak hantar kepada orang-orang yang memerlukan sana dengan jumlah 12,000 bungkus. Nak dalam masa seminggu. Pertama, kami angkat tangan lah. JSB tak dapatlah nak keluarkan daripada kilang kita sebanyak itu dalam masa seminggu. Kita berhubung dengan sahabat-sahabat kita daripada kilang-kilang lain pun meminta maaf tak dapat nak penuhi permintaan itu. Jadi itu sebagai contoh. Jadi sebenarnya tanggungjawab memenuhi keperluan asas umat Islam khususnya adalah fardu kifayah. Kalau kita rujuk pada hukum fardu kifayah ni, kalau satu orang boleh buat, semua orang terlepas. Satu orang buat, semua orang tak payah. Tapi kalau semua tak boleh buat, semua tanggunglah dosanya sebab ia fardu kifayah. Khususnya produk-produk kritikal. Macam kata Cikgu Izzat tadi, katalah produk-produk kritikal tu macam mi, bihun, fishball, fish cake yang memanglah orang kita ni hari-hari menggunakannya. Kalau kita tidak mengusahakannya, sehingga terpaksalah orang kita mencari mungkin produk yang tidak begitu meragukan jelas kedudukannya. Jadi kita semua pakat menanggung sebenarnya dosa. Melainkan kalau semua kata tak apalah, kita makan je lah apa yang jelas.
Tapi kenyataannya tidaklah semua orang begitu strict kepada dirinya dalam hal makan minum ni. Jadi kalau boleh kita pakat-pakatlah. Malah sebenarnya rangkaian Ikhwan Mat, pasal saya Ikhwan, kita tidaklah melihat untuk kita berdiri sendiri. Kita kalau boleh berpakat-pakat. Mungkin ada rangkaian-rangkaian mat yang lain. Contohnya kalau dipaham PDM, ada lesung mat, ada berbagai-bagai lagi rangkaian orang Islam kita yang membuka mat masing-masing. Kita bekerjasama dan kena ada ramai lagi pihak-pihak orang kita yang bangun atau bangkit mengeluarkan produk-produk halal ni supaya boleh supply. Kata kita cerita tadi lah, bihun pun tak cukup, roti pun tak cukup. Baru 2 tu kita cerita. Kalau di Pasar Sungai Buloh tu kita ada kurang lebih 12 ke 13 ribu item yang kita jual. Jadi yang dikeluarkan betul-betul oleh tangan orang Islam tu kadarnya kecil lah. Jadi mari kita pakat sama-sama penyokong-penyokong BMF ni bukan sekadar menyokong, mendoakan, kena juga berpakat macam mana kita nak tambah lagi jenis produk, nak tambah lagi kuantiti produk untuk memenuhi keperluan dan permintaan. Malah kita pun tahu masyarakat yang beragama Islam di Malaysia ni jumlahnya majoriti 69% saya rasa sekarang ini. Lebih kurang. Jadi dah belasan juta lah, mungkin berapa, kalau dah belasan juta lah, kalau kata kita sekarang 32 juta jumlah rakyat Malaysia, 69% besar tu. Ayam pun, supply ayam pun tak cukup sebenarnya. Jadi kalau pakat-pakat ternak ayam, macam sekarang ni JSB berusaha lah untuk ternak ayam sendiri. Kita memang ada buat makanan ayam, kita sembelih dan kita jual. Itu pun tak cukup. Jadi kita kena cari juga kawan-kawan kita yang lain yang juga pelihara ayam pun tak cukup. Jadi banyak lagi kerja yang kita kena buat bersama-sama, berpakat bersama-sama, berkongsi ilmu pengalaman bersama-sama, dan moga-moga keperluan ini dapat dipenuhi lah dari masa ke semasa. Ustaz, ada satu soalan cepu mas, Ustaz. Ikhwan Mat ni, kalaulah ada hamba Allah yang berminat untuk pakai konsep Ikhwan Mat tu, bagaimana, adakah boleh diberi ruang? Ni sahaja soalan cepu mas Ustaz ni. Adakah diberi ruang untuk kalau sebab saya cakap terang, saya dah pergi Ikhwan Mat ni beberapa tempat, sama ada yang baru buka macam di Lipis ataupun yang dah lama buka berada di bukan Pasir Gudang, di Skudai, dan juga Ikhwan Mat yang kita kata dah cantik, dah smooth dia punya perniagaan dia. Memang konsep dia, memang kalau orang pertama kali nak buka kedai peruncitan ni, dia tertarik Ustaz. Mesti dia akan tertarik, dia suka konsepnya. Sebagai contoh di Skudai, siapa orang Johor di Skudai, saya nak bagi tahu, di Skudai ada Ikhwan Mat yang ada juga jual barang basah dalam Ikhwan Mat tersebut. Mana boleh beli ikan, ayam. Jadi konsep tu boleh tak kalau JSB jadi konsultan lah untuk bantu orang lain untuk bersama-sama nak meluaskan lagi rangkaian tu. Ni soalan cukup panjang ni, bukan di bawah ni. Silakan Ustaz. Okey, pertama kita atas nama JSB kita bersedia untuk jadi konsultan kepada mana-mana sahabat-sahabat kita di luar sana yang ingin melibatkan diri dalam bidang perniagaan, termasuklah peruncitan. InsyaAllah kita tak charge duit lah. Kita nak encourage ramai lagi sebab tak cukup. Betul, Ustaz. Kita boleh bagilah apa saja bentuk khidmat nasihat, petua-petua yang ada, dan dengan mengharapkan Allah bantulah usaha-usaha itu. Sebab sebenarnya tak ada kerja yang senang. Katalah di bidang peruncitan, kalau kita rasa nak kerja sederhana, tidak mudahlah. Lebih lagi kalau peruncitan itu melibatkan jualan barang basah
ikan, sayur, daging, ayam. Ini menuntut komitmen yang tinggi. Sebab kalau membeli bahan-bahan tu mesti awal. Pukul 4 pagi, 3 pagi. Dan semua Ikhwan Mat kita memang memberi khidmat penjualan barang-barang basah ini. Sebab itu adalah keperluan. Dan kita berusaha supaya kita dapat supply ayam yang halal, daging halal, ikan yang baik, sayur-sayur yang baik, dan siapa-siapa yang ingin untuk melibatkan diri di bidang itu, insya-Allah kita boleh berilah khidmat nasihatnya. Untuk masa ini belumlah bersedia untuk franchisekan perniagaan kita. Namun kita ada perancangan untuk establish jenama yang jenama itu insya-Allah boleh di-franchisekan. Okey. Ini satu pengumuman yang baik ni. Itulah mungkin respon Eksklusif. kepada soalan yang dikatakan soalan Oh. Cepu Mas daripada Cik Izzat. Betul. Sebab apa? Ramai yang nak mencebur diri. Lagi-lagi dalam bidang peruncitan. Tapi pertama masalah ialah produk tu sendiri, Ustaz. Bila pembekalan produk tu tak dapat, kita buka kedai pun belum tentu lagi untuk kita sustain. Itu yang pertama. Tapi apa pun Ustaz, saya seronok yang tadi tu tentang franchise nanti tu ada satu jenama Ikhwan yang akan di franchise tu kita akan tunggu, sama-sama tunggu, dan kita doakan supaya berjalan lancar dan membuka peluang ramai lagi yang orang Islam kita untuk mencebur diri dalam bidang peruncitan. Okey. Saya nak lari sekejap ke luar negara. Ni kita kembali kepada adakah rangkaian Ikhwan ni. Kita tahu Global Ikhwan tadi seperti Ustaz sebut, kita ada di 16 negara. Dan alhamdulillah, macam mana sekarang ni proses yang di luar negara tersebut dalam bidang pelancongan sebagai contoh. Kemudian dari segi rangkaian-rangkaian hotel di luar negara dan restoran tu, macam mana pengurusan tu Ustaz? Boleh kongsi tak dengan kami di Malaysia ni? Sebabnya ialah orang kita di sini lagi seronok bila dengar pengalaman Ustaz yang menguruskan bersama-sama Global Ikhwan ni di luar negara. Jadi bila bila COVID-19 ni, wabak ni, macam mana keadaan di luar sana, macam mana pengurusannya, bagaimana di orang kata apa, distabilkan, yang tadi Ustaz sebutlah dengan badan peruncitan. Tapi di sana macam mana Ustaz? Adakah dia terpaksa tutup dulu sementara ke? Betul Ustaz? Bercerita tentang rangkaian perniagaan mungkin kita pergi kepada satu perkara yang asas lah, yang penting. Bagaimana perniagaan itu sendiri dikendalikan. Sebenarnya apa-apa jua yang kita hendak jalankan, asasnya adalah orangnya. Orang itulah yang perlu disiapkan dulu. Bila orangnya sudah disediakan, bukan sekadar kemahirannya, skillnya, kepandaiannya, kebijakannya dalam mengurus tadbir, tapi yang lebih utama sekali adalah menyediakan jiwa, hati orang-orang yang kita akan libatkan dengan segala usaha yang kita lakukan ini. Kita kembalilah kepada sebenarnya perintah Allah. Allah perintah untuk kita ini pertama menjadi hamba kepada Allah, yang kedua menjadi khalifah kepada Allah, membangunkan muka bumi Allah ini dalam keadaan mengikut kehendak Allah dan Rasul. Tidak lari daripada perintah Allah dan Rasul. Tidak lari daripada apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Kita tidak boleh buat sebarang tindakan ikut kehendak nafsu kita, membelakangkan apa yang Allah dan Rasul telah tetapkan. Jadi untuk membangunkan aktiviti-aktiviti kehidupan manusia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, aktiviti-aktiviti Islam dalam berbagai bentuk dan aspek, sama ada pendidikannya, perniagaannya, kebudayaannya dan lain-lain lagi,
untuk membangunkan itu yang paling utama adalah orangnya kena disiapkan. Jadi mempersiapkan orang itu bukan sekadar seperti yang kita katakan tadi, mempersiapkan skill lahirnya. Kalau dia nak jadi seorang ahli perniagaan, dia mendapatkan skill perniagaan. Itu adalah perkara yang berikutnya. Yang paling utama adalah mempersiapkan hatinya. Bagaimana hati seorang yang kita nak libatkan untuk membangunkan apa-apa aktiviti atas nama fardu kifayah, atas nama memenuhi tuntutan dari Allah dan Rasul. Orang itu seharusnya bagaimana? Jadi orang itu pertamanya dia mestilah hatinya itu disiapkan sebagai hati seorang yang sentiasa ada hubungan dengan Allah. Hatinya tidak putus dengan Allah. Orang yang hatinya tidak putus dengan Allah akan membuatkan dia sangat takut untuk melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, yang Allah marah, yang Allah murka. Katalah dia seorang peniaga, bila dia berniaga, bila hatinya terhubung dengan Allah, niatnya itu pun dah pasti betul. Aku berniaga ni kerana Allah perintah, ini fardu kifayah, kena cukupkan, lengkapkan keperluan kehidupan umat Islam khususnya dan masyarakat umumnya. Jadi aku buat ni kerana Allah. Bila dia buat kerana Allah, hatinya terhubung dengan Allah, tak timbullah dia nak menipu. Tak timbullah dalam perniagaan itu dia nak menekan masyarakat dengan meletakkan harga yang mahal. Kalau dia dapat murah, dia akan murahkan. Kalau dia dapat mahal pun, dia tak akanlah ambil keuntungan berlebih-lebihan. Kerana dia sentiasa berfikir bagaimana dia nak buatkan Allah redha kepadanya, Allah sayang kepadanya dengan diberi khidmat kepada masyarakat manusia. Jadi dalam perniagaan dia akan ada elemen kasih sayang, elemen tolak ansur, tolong bantu. Katalah ada orang susah datang minta pertolongan, dia tidak mengecewakan, dia akan usaha sejauh mana, semampu mana untuk membantu orang yang susah itu. Itu sebagai contohnya. Jadi apabila kita membuka cawangan di merata dunia ni, orang-orang yang kita libatkan dalam usaha ini adalah orang-orang yang sentiasa kita pandu, kita pimpin, kita beri ilmu, kita beri penghayatan, kita pastikan kehidupannya itu adalah kehidupan yang tidak lari daripada apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Menjaga sembahyangnya, menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, menjaga kehidupannya, pergaulannya, tutur katanya, bual bicaranya, malah apa yang difikirkan dan dirasakan itu pun kita pandu. Contohnya datang seorang pelanggan marah-marah. Sepatutnya bagaimana dia menghadapi? Bukan dia tengking balik pelanggan, tapi dia pertama mungkin dikoreksi apakah kesalahan aku sehingga pelanggan marah. Mungkin kerana aku lambat, mungkin kerana layanan aku tidak baik, produk yang aku bagi ini ada kecacatannya. Dan di sebalik itu, apa dosa aku dengan Tuhan sehingga Allah jadikan peristiwa ada pelanggan yang marah. Ini adalah elemen-elemen yang perlu ada pada seorang yang ada cita-cita untuk membangunkan salah satu daripada sistem kehidupan Islam dalam apa jua bidang dalam kehidupan. Kalau tidak ada perkara asas ini, maksudnya usaha-usaha untuk menjadi orang bertakwa, untuk menjadi orang beriman, untuk menjadi hamba yang terhubung dengan Allah, dengan itu dia sanggup untuk memberi khidmat kepada manusia, buat baik kepada manusia, amat sukar untuk apa jua bentuk aktiviti dapat kita jalankan dengan baik. Nanti biasanya akan timbul berbagai-bagailah side effect. Kalau Allah tidak dipedulikan dalam kehidupan, dia sekadar datang untuk bekerja saja, untuk cari pendapatan, untuk makan minum, pakaian, untuk tempat tinggalnya, tanpa dikaitkan hubungannya dengan Allah, kesan sampingannya banyak. Nanti dia bergaduh dengan kawan-kawan, bergaduh dengan bos, dia berlaku tidak jujur, tidak amanah, nanti dia acuh tak acuh dengan pelanggan.
Tapi orang yang hatinya sentiasa diusahakan, dididik untuk terhubung dengan Allah, sama ada dalam urusan-urusan rasmi dengan Tuhan, iaitu seperti sembahyang dan baca Quran, wirid zikir, puasa dan sebagainya. Dalam kehidupan hariannya itu, dia sentiasa nak pastikan bahawa tidak ada apa yang dibuat melainkan semua itu Allah redha. Jadi dia, kalaupun dia tersilap, dia terkasar dengan pelanggan, dengan kawan-kawan, cepat-cepat dia akan bertaubat, cepat-cepat dia akan minta ampun dari Allah, menembus kesilapan itu dengan berbagai-bagai cara lah. Katalah dia membuatkan pelanggan terguris hati, dia akan cari jalan macam mana nak tebus balik. Pergi cari pelanggan tu, hadiah lah apa yang patut. Kalau kata dia masak tu kerana mungkin tidak ada berlaku kesilapan atau dia sedang mood tidak baik, bagi makan makanan yang contohnya masin, contohnya terlebih pedas, contohnya tak sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan. Dia kena tebus balik dengan harapan pelanggan itu terhibur, Allah pun redha dengan dia. Jadi ini antara elemen-elemen yang sangat penting kalau kita nak mengusahakan kerja-kerja yang seperti yang kita sebut tadilah. Jadi kalau katalah sekadar kita nak berniaga, nak buka kedai runcit, nak buka kilang untuk mendapat keuntungan, bila kita berhadapan dengan ujian-ujian tertentu, katalah berlaku COVID-19, berlaku perniagaan kita kurang laris, berlaku masalah-masalah teknikal lain, kita tidak akan ada ketahanan, daya tahan kita tak ada sebab kita berorientasikan keuntungan dunia. Tapi kalau orientasi kita adalah keuntungan di akhirat, orientasi kita adalah kerana Allah, susah pun tak apa. Belum untung pun tak apa. Sebab untung kita di sisi Allah. Untung kita adalah Allah, kita dah buat sesuatu yang Allah perintah, yang Allah minta kita buat. Kita tak untung duit tak apa. Jadi kita akan ada daya tahan. Jadi bila berlaku ada bidang-bidang dalam perniagaan ni tak boleh dilaksanakan dalam kekangan penularan wabak COVID ini, apa yang JSB buat, kita memindahkan staf-staf kita bekerja di bidang-bidang yang waktu ini diperlukan. Katalah staf-staf yang terlibat dalam bidang pelancongan, tak apalah, dah tak boleh nak melaksanakan perniagaan di bidang itu, mereka pindah, kita pindahkan ke bidang-bidang yang lain yang boleh, termasuklah rangkaian pasaraya, Ikhwan Mart, ke bidang-bidang production, mengeluarkan produk-produk halal, macam rangkaian restoran setakat ini masih boleh berjalan kerana kita juga memberi tumpuan kepada take away, aktiviti take away, aktiviti delivery dan sebagainya. Jadi bagi aktiviti di luar negara, buat masa ini memanglah banyak tempat yang tidak dapat beroperasi, contohnya macam di Eropah. Kalau di UK tu memang risikonya sangat tinggi, jadi kita minta mana-mana staf kita di sana lebih baik mereka menjaga inilah keselamatan masing-masing. Jadi buat masa ni kalau apa-apa keperluan, kita akan tampunglah daripada pusat, daripada perniagaan lain yang dapat beroperasi mungkin dengan lebih. Jadi begitulah kita menyelenggarakannya. Macam di Indonesia, oleh kerana bidang perniagaan kita sama banyaknya macam di Malaysia, rangkaian kita berada di segenap pelosok daripada Aceh sampai ke Papua. Jadi kita melebarkan usaha-usaha kita di bidang lain. Contohnya penternakan, pertanian. Kita baru saja beberapa hari menuai padi kita di Jawa. Dan menambah lagi aktiviti-aktiviti peternakan supaya kita dapat memenuhi keperluan masyarakat. Jadi begitulah yang kita usahakan. Jadi sebenarnya ada panduan dari Allah. Panduan dari Allah apa? Allah kata, ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kata Allah. Man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah.
yaj'al lahu makhraja. Nanti Allah akan jadikan kepadanya itu jalan keluar, makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan dia, beri rezeki kepadanya daripada sumber-sumber sekira-kira dia pun tak sangka, tak jangka, dia tak plan pun. Allah boleh bagi jalan-jalan keluar kepada segala masalah kita, dan Allah boleh anugerahkan rezeki-rezeki sekira-kira kita pun tak jangka, tak sangka akan dapat rezeki itu. Dengan syaratnya apa? Syaratnya kita bertakwa. Jadi dalam hal takwa ini tentulah bermula daripada hubungan hati dan perasaan kita dengan Allah, kemudian lahirlah dalam bentuk tindak tanduk dalam kehidupan kita. Sama ada akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita dengan masyarakat manusia, malah dengan haiwan sekalipun. Jadi moga-moga ini sesuatu yang dapat kita sama-sama usahakan di waktu, walaupun kita lihat dunia negara yang maju pun berhadapan dengan masalah, betapalah kita di Malaysia ini, tapi kita yakin bahawa kita ada Allah, Tuhan yang maha segala-galanya. Dialah yang memberi, yang menurunkan ujian ini, dan dialah juga yang mampu dengan tanpa ada sebarang halangan untuk membantu kita semua mengangkat masalah ujian ini daripada kita dan memberi jalan-jalan keluar kepada segala permasalahan kita. Selain daripada itu, kita sebagai umat Islam, kita pakat-pakat tolong tengoklah orang-orang di sebelah kita, di sekeliling kita, di sekitar kita, siapa yang patut kita bantu, kita tolong. Balah tak kira lah apa bangsa, apa agama sekalipun. Dan saya nak menarik perhatian semua bahawa Allah sebenarnya menawarkan perniagaan dengannya yang tak pernah rugi. Dengan Allah ni, dia punya matematik tak sama dengan matematik kita manusia. Kita kalau ada satu barang, kita beri barang tu pada orang lain, satu tolak satu, jawabnya kosong. Tapi kalau berniaga dengan Allah, kita ada satu barang, kita bagi satu barang atas nama Allah, kerana Allah akan balas 10. Maknanya satu tolak satu, jawapannya 10. Mungkin 100, mungkin 1000. Itu ikutlah ketentuan Allah, kudrah dia, iradahnya, dia nak beri berapa kepada kita. Kalau tidak di dunia, di akhirat sudah pasti. Tapi di dunia pun berlaku orang yang pemurah ni, Allah sentiasa akan murahkan rezekinya. Dengan syarat kita melakukan sedekah, memberi hadiah, membantu orang tu bukan kerana sebab-sebab yang lain, kerana Allah. Bukan kita membantu orang tu, kok nanti esok aku susah, dia akan tolong aku. Itu tidak murni. Nanti esok satu ketika kita susah, bila kita minta tolong orang yang pernah kita bantu, dia tak mau bantu, kita mula nak marah. Kita mula nak mengungkit. Habislah. Hilanglah keikhlasan kita. Tapi kalau kita buat kerana Allah, tanpa mengharapkan sebarang balasan, di situlah insya-Allah nilaian Allah itu sangat besar. Dan pastinya Allah yang maha kaya, Allah yang maha kaya, dia boleh, kita bagi satu, dia boleh balas 10, boleh balas lebih daripada itu tanpa hadnya. Dan kalau itulah dalam kehidupan kita, kalau kita tengok banyak orang sekitar kita ni, orang yang pemurah tu ada je rezeki yang Allah salurkan kepada dia. Dan itu ada kaitan dengan takwa. Bila seorang itu dia bertawakal, diserah pada Allah, memanglah dia pun tak apa nak cukup. Tapi ada orang tak tolong, dibantulah juga. InsyaAllah atas dasar itu nanti Allah akan tambah lagi keyakinan kita dengan Allah akan beri sesuatu yang lebih berganda-ganda kepada kita. Yang paling besar bukanlah yang lahir. Kalau di dunia ni, dalam konteks dunia ni, Allah beri ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam hati kita, itu mengatasi segala wang ringgit harta yang ada. Kerana kenyataannya harta yang ada, wang ringgit yang ada pun tak dapat membeli ketenangan, kebahagiaan. Tapi kalau Allah sudah anugerahkan, walaupun dia hidup sederhana, tapi hatinya bahagia, hatinya tenang. Tapi kalau Allah tarik ketenangan, kebahagiaan, walaupun dia ada segala-galanya, tetaplah dia akan rasa sunyi, rasa tak cukup, rasa gersah gelisah, tak boleh tidur malam, makan tak selera. Jadi inilah mungkin perkara-perkara asas
yang perlu kita sama-sama lihat semula bersama-sama. Moga-moga ada kebaikannya untuk kita mengorak langkah ya, menghadapi ujian yang besar di peringkat antarabangsa ni. Dengan penularan COVID-19 ini, syarikat-syarikat besar pun ada yang gulung tikar lah. Syarikat-syarikat penerbangan pun kita tahu habis semua. Kalau kita lihat, ada menjangkakan dalam tahun ni akan ada 8,000 kapal terbang yang akan grounded. Maksudnya tak boleh terbang lah. Kalau 8,000 kapal terbang, bayanglah dengan krunya, dengan orang-orang yang terlibat dengan kapal terbang itu, mekaniknya, engineer, technician, semua tu akan terlibatlah, terjejas dengan ketiadaan pekerjaan. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita lihat senario sedang berlaku di atas muka bumi ini. Jadi marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah selamatkan semua, Allah selesaikan, Allah angkatlah ujian ini daripada semua, dan hati kita dijadikan hati yang tidak lagi mahu putus dengan Allah. Sebab hati yang putus dengan Allah ni akibatnya sangat buruk. Akibatnya melahirkan orang-orang yang melahirkan berbagai-bagai perkara negatif dalam masyarakat, dalam negara, dan menyusahkan orang ramai. Bila dalam hati itu tak ada rasa takut Allah, tak ada cinta Allah, yang subur apa? Sombong, yang subur hasad dengki, yang subur tamak, yang subur pemarah, yang subur adalah sifat-sifat mazmumah yang negatif, yang bukan sekadar merosakkan diri kita, tapi merosakkan orang di sekitar kita. Jadi itulah sebagai satu kesimpulan. Ya, Ustaz terus kesimpulan, Ustaz. Okey, apa pun kita dapat gambaran sedikit lah bagaimana kekuatan yang diterapkan, bukan kita kata kekuatan zahir, tapi kekuatan kerohanian yang diterapkan oleh JSB kepada seluruh anggota kerja lah, saya kira, yang ada di luar negara. Bagaimananya Ustaz gambarkan bagaimana kekuatan yang kita kata bertahan dalam kita punya inilah bencana alam, iaitu wabak COVID ni. Dan apa pun Ustaz, soalan dah saya kemukakan hampir keseluruhan, malah ada soalan bonus saya beri pada Ustaz. Alhamdulillah dapat dijawab dengan begitu baik sekali. Tak sangka juga Ustaz ada bagi hint bahawa akan ada satu pasaraya ataupun mat yang namanya lain yang boleh di-franchisekan, insyaAllah. Kita doakan Ustaz, ramai yang menunggu-nunggu. Dan saya nak tarik juga perhatian semua sekali yang sebelum ni saya ada pernah mengemukakan kepada orang awam ataupun kepada sahabat-sahabat perjuangan BMF untuk kita fokus ataupun kita pergi ke bidang pertanian dan juga mungkin perikanan. Ni satu perkara Ustaz, tapi bidang pertanian ni merangkumi penternakan sekali. Jadi saya sebenarnya idea itu datangnya daripada Allah lah. Kita ni manusia biasa yang kedil ni, tapi dia asbabnya daripada kita berbincang tempoh hari. Kemudian saya ambil daripada semangat JSB tadi tu, saya berbincang dengan orang-orang lain, dan rupanya ramai Ustaz di sahabat-sahabat kita di Facebook ni yang sedang menonton apa semua, diorang ada yang berkobar-kobar dengan bidang pertanian dan peternakan Ustaz. Memang ramai. Cuma ada cuma bimbingan satu, kemudian ke mana produk-produk mereka nak dipasarkan, itu yang mereka khawatir. Tetapi Alhamdulillah semasa bencana alam ataupun wabak COVID-19 ni, rupanya ramai orang, sebagai contoh yang Ustaz mungkin tahu, bidang perikanan contohnya, lambakan ikan masa di Kuala Muda, yang sekarang pun tim saya ada satu tim yang khas untuk ambil ikan di Kuantan bawa pergi KL Ustaz. Setiap hari. Jadi kita membantu nelayan-nelayan di Kuantan tu untuk bawa ikan ke KL, yang di mana KL ni dapat ikan harga mahal-mahal. Kemudian sayurnya, Ustaz mungkin perasan, saya tembak sikit di Cameron Highland. Mereka sanggup buang Ustaz. Ni kampung Ustaz ni Ustaz, Cameron Highland. Dia orang sanggup buang sayur-sayur
Sebab apa? Kita tahu sebenarnya dia nak isytihar kerajaan kepada kerajaan bahawa dia orang perlukan bantuan. Itu saja. Bukannya ada apa pun. Tapi dia kata dia pergi buang tu kita punya, ya Allah, apalah, kenapa dia orang buang? Dan sedangkan lagi ada pula sahabat-sahabat kita yang mengusaha petani-petani ni, ada yang bagi percuma, Ustaz. Contoh di Sabah, dia orang bagi percuma je lambakan sayur ni. Jadi satu tamparan hebat kepada orang di Cameron Highlands. Dia bukanlah semua di Cameron Highlands. Mana ada separuh-separuh ni yang orang kata dah lah dia bukan orang Islam. Tapi kita mengharapkan supaya dia ni, rakyat Malaysia ni, bersatu padu. Kalau dia nak buang tu, dia panggil lah siapa-siapa nak perlukan sayur-sayuran lebih. Contohnya kita ada 34 zoo negara, zoo di seluruh Malaysia perlukan sayur. Patut dia bagilah percuma. Sekurang-kurangnya bolehlah minta diskaun, cukai ke apa benda. Tapi tak apa. Saya nak tarik perhatian Ustaz dan juga semua di luar sana. Kalaulah GISB boleh membantu, ni permintaan lagi sebenarnya ramai Ustaz. Ni saya ni nak on air ni pun sebenarnya saya takut juga ni. Banyak tanggungjawab saya belakang ni, semua minta tolong tanya. Tapi antara bidang pertanian yang paling penting sekali Ustaz, sebab pasca COVID, dalam BMF, salah satu kerangka yang utama adalah kebangkitan ekonomi melalui pertanian. Dia tak ada dah cerita lain, dia melalui pertanian. Jadi bermulalah pertanian, barulah kita akan pergi ke bidang-bidang lain yang akan menaikkan semula ekonomi Malaysia. Kita cerita Malaysia Ustaz. Dan boleh ke GISB menjadi salah satu frontliner yang melalui kempen BMF ni kita bantu sahabat-sahabat petani kita di seluruh Malaysia ataupun dalam bidang perternakan ayam contohnya, yang di mana dalam pembela Ustaz kita ada lebih kurang rangkaian 2,000 tahfiz dan pusat tahfiz dan pondok di seluruh Malaysia, di mana mereka ni banyak tanahnya dengan ada ruang kawasan yang mungkin JSB boleh menjadi salah satu frontliner membantu untuk kita mengusahakan bersama-sama bidang pertanian dan juga peternakan. Adakah ianya boleh? Dan juga ramai orang awam kita di luar sana, ramai pejuang-pejuang BMF kita yang hari tu dia kongsi gambar Ustaz. Dia up gambar-gambar dia bertani kecil je, tak besar pun. Ada yang 1 ekar, yang setengah ekar. Dia orang kata apa? Kita BMF, kita mulakan daripada sedikit. Jadi selari dengan semangat Ustaz tadi tu, boleh tak kalau JSB selepas pasca COVID ni, mungkin kita bincang secara detail nanti, akan turun frontliner JSB ni akan membantu semua pertanian-pertanian di Malaysia. Yang Muslim lah. Jadi saya cerita, kita utamakan dulu orang Islam kita. Jadi kita bantu dari segi contohnya bagaimana nak menanam cara organik, kemudian dengan ternakan ayam organik, kambingnya, lembunya. Jadi adakah JSB bersedia untuk bersama-sama membantu dalam kempen BMF untuk dalam bidang peternakan dan juga pertanian Ustaz? Ya, insya-Allah cikgu dan semua sahabat-sahabat di luar sana, kita sentiasa bersedia untuk bersama membantu, memberi khidmat nasihat, membimbing apa yang kita termampu untuk siapa-siapa saja ingin menceburi. Kalau kita sebut tadi di bidang peternakan pertanian, insya-Allah kita memang sudah pun ada kepakaran, kita sudah ada pengalaman dan kita pun perlu kerana kita bukan, kita tahu kita tak mampu untuk melengkapkan semua keperluan, tapi kita adakan juga supaya kita mulakan, tapi kita harapkan nanti ada orang-orang lain yang akan tergerak untuk menyambutnya dan insya-Allah kita akan memberi khidmat nasihat dan juga kita boleh sama-sama berpakat bagaimana pula untuk kita pasarkan produk-produk. Contohnya ayam, contohnya sayur. Kita sebenarnya kena pakat dengan semua orang. Macam saya sebut tadilah, Ikhwan Mat hanya ada 38 rangkaian. Tapi banyak lagi mat-mat lain atas nama orang Islam yang ada, kita kena linkkan. Linkkan, dan kalau kita senaraikan keperluan ayam saja agaknya tak tahulah berapa ratus ribu ekor sehari. Sebab kalau ikut kajiannya, satu hari ayam yang diperlukan di Malaysia ni 2 juta ekor. 2 juta ekor satu hari. Itu berapa banyak tu, reban nak kena ada tu. Nak pelihara 2 juta ekor sehari.
Kalau kita ada apa, reban 500,000 pun, 500,000 suku hari habis lah. Betapalah kalau kita hanya bela 500 ekor, 1,000 ekor, memang tak cukup. Dan kalau masing-masing bela tapi tak ada rangkaian, tak ada platform, takkan nak makan sehari seorang nak makan 3 ekor. Jadi kita kena berpakat dan mesti cita-citanya sama. Kalau seperti kita sebut tadi lah, cita-citanya adalah kita buat ni kerana Allah, kita nak supaya kita dapat supply produk-produk halal kepada orang Islam yang memerlukan dan kita bergandingan. Bukan apa masing-masing nak berlumba, apalagi untuk menjatuhkan. Nanti macam ni lah orang jual roti canai, ada 3 gerai roti canai orang Islam. Tengok satu yang laku, lagi 2 tu kata itu adalah letak apa tu. Ni contoh. Betul tak? Ini realiti. Tapi sebenarnya sepatutnya kan kita pergi belajar. Macam mana kau punya laku sangat? Bila rasa kau punya sedap, macam mana boleh sedap? Yang sedap tu diajar. Sebenarnya kau tebar tak kena, tak cukup nipis. Dia punya tebar tak cukup kembang contohnya. Betul. Kalau masing-masing tu kepentingannya adalah macam mana dapat redha Allah, dia akan berkongsi. Jadi akhirnya satu Malaysia datang nak makan roti canai, pergi tempat ni, ada 10 gerai roti canai, semua sedap. Jadi bukan dia bersaing, tapi dia membina satu tempat, satu hub untuk orang nak makan roti canai. Ramai-ramai datang. Betul. Special. Ada 10 gerai, semua sedap, semua special. Dia akan terjadi begitu. Tapi kalau kita tidak meletakkan Allah itu yang utama, kita nak cerita untung, takkanlah kita nak ajar orang sebelah. Lantak dia lah, dia tak pandai buat, tak lakulah. Aku punya sedap, aku pandai buat, orang datang lah. Lepas tu siap pula letak pagar besar supaya tak boleh lepas. Asingkan. Contoh. Jadi semua tu dia berbalik kepada hati kita. Betul, Ustaz. Jadi kalau kita betul-betul boleh berpakat atas nama Allah, atas nama Rasulullah, insya-Allah Allah akan permudahkan. Itulah kata may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semua masalah kita ni akan selesai. Allah yang selesaikan. Tapi syaratnya kita kena usahakan takwa. Usaha takwa tu itulah mula daripada semayang kita kena hayati, kena baiki sentiasa, kita perhalusi, kita nilai balik daripada angkat takbir sampai salam tu berapa persen yang kita terhubung dengan Allah, berapa persen yang kita putus. Itu baru semayang. Belum kita nilai kehidupan kita seharian dalam kita berniaga, dalam kita berinteraksi, kita bermasyarakat, kita bergaul. Banyak benda lah kita kena koreksi. Jadi moga-moga dalam keadaan berada dalam situasi kongkongan COVID-19 ni, banyaklah masa kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita berpakat, kita untuk pertanian tu tak ada masalah, kita dah boleh mula buat dah. Memang kami pun duk tambah reban ayam lagi waktu ni. Betul, Ustaz. Jadi kita pakai insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang ada keinginan untuk buat tu, perlukan khidmat nasihat, insya-Allah kita bersedia. Jadi platform BMF ni satu platform yang kita doakan ia menjadi platform yang baik untuk semua saling terhubung antara satu sama lain untuk tujuan yang baik, untuk tujuan khidmat kepada manusia kerana Tuhan, kerana Allah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tanpa sedar saya duk tengok masa dia Allah dah sejam ngam-ngam dah. Cepat sangat dah pula. Tadi syok ni Ustaz panjang tadi, sedap tadi terdengar tu. Tapi apa pun saya rasa bukan untuk saja semata-mata dalam sembang santai kita ni. Ramai lagi sahabat-sahabat saya yang di luar sana dan juga pejuang-pejuang kita dalam NGO pembela yang turut bersama menonton. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini dengan yang berbagai ustaz ataupun Datuk Lokman yang juga CEO JSB yang disegani ramai ustaz, ramai yang bila cakap ikhwan ni bukan disegani dari segi kita kata zahir, tapi kita rasa disegani yang kita rasa bangga umat Islam kita ada kekuatan dalam ekonomi Islam sekurang-kurangnya. Macam Ustaz kata tadi, kalau bukan kita buat, kita menyokong orang lain. Kalau kita tak menyokong, kita yang usahakan supaya ada pilihan
umat Islam kita untuk membeli. Dan saya sebelum ni, biasanya kita sebelum habis kita punya sembang santai ni Ustaz, kita akan bacakan beberapa komen Ustaz. Ini antara sahabat-sahabat kita 3 hala kita panggil. Dan ada yang komen daripada Muhammad Amir, dia kata Assalamualaikum, salam, teringin nak makan dekat restoran GSB. Ini bukan dia seorang lah sebenarnya. Dia cakap ni untuk bagi pihak saya juga sebenarnya. Kita memang ramai orang bukan komen puji, tetapi disebabkan perkhidmatan. Jadi hari ini kita dah tahu rahsia kenapa dia sedap. Bukan kerana ianya sedap kerana manusia, tetapi kerana hatinya yang telah dipupuk untuk mengingat kepada Allah SWT. Ada lagi komen, Kelang, kasih buka cawangan please. Ni orang nak sangat. Kemudian ada lagi komen daripada Muhammad Amir tadi, yang dia sambung lagi tadi. Dia kata memang betul, mula-mula kempen BMF gigih pergi ke Ikhwan Sungai Buloh. Dia tak bagi tahu dia di mana. Maknanya dia berusaha untuk pergi menyokong. Kemudian ada lagi berkaitan dengan ni ada Puan Romiah. Cikgu dan Ustaz tolong buka cawangan di Kelang. Tiada mat bumi putra di sini orang Islam. Ni pun satu Ustaz. Dekat Kelang ni mungkin dia ada bahagian-bahagian tertentu. Pun ramai orang Islam kita mengadu Ustaz. Ramai yang mengadu kat kita, dekat pembela dan juga saya secara peribadi. Dia orang minta sangat ada kedai-kedai Islam dan saya dah kenal pasti beberapa tapi tak banyak Ustaz. Mungkin kat situ kita boleh kena tampung lah. Kita mungkin boleh tampung. Jadi kemudian ada lagi komen saya baca sikit tentang dia ada satu cadangan daripada Tuan Khair Osman, tim support pemasaran Ustaz kena powerful. Ni mungkin penambahbaikan lah untuk GSB, kena ada tim pemasaran yang baik. Tapi alhamdulillah saya tengok dah semakin ditambah baik ni, ada nampak perbezaannya. Okey, daripada Rizky Rich, cabaran besar pengusaha konsep Freshmart ialah harga ayam. Biasanya harga ayam ni di pasaran non-Muslim lebih murah. Ramai peniaga Muslim dapat perkelayan di sana. Jadi cabaran lah untuk kita. Ni pun dia pernah call saya ni. Ya Allah, yang satu. Okey, jadi terima kasih kepada yang komen. Kemudian kena ambil. Okey, lagi sekejap saya baca satu lagi. Ada tadi. Okey, ini yang mungkin terakhir lah kot. Daripada Zakbar Hussein. Alhamdulillah di Tanjung Karang sudah ada kilang mi Ikhwan. Distributor Ikhwan pun dah ada. Mudah-mudahan pasaran Ikhwan akan dibuka jugalah untuk kemudahan. Alhamdulillah Ustaz. Ni semua banyak sokongan-sokongan. Ustaz, saya rasa ni ada seorang komen daripada Brunei rasanya. Saya upkan juga satu. Daripada Puan Hatim Fakullah. Kat Brunei macam mana tu? Dia Brunei ada Ustaz? Baru sedang siapkan restoran. Allahu Akbar. InsyaAllah akan menyusul. Tapi kita ada hantar produk ke sana. Ada hantar produk. Alhamdulillah. Jadi di Indonesia, sahabat negara kita Indonesia pun Ustaz dah luaskan, JSB dah luaskan rangkaian. Mungkin daripada KPBMF secara live ni, saya mewakili semua sekali lah insyaAllah. Mungkin nak sampaikan satu hasrat sebelum kita akhiri kita punya sesi ini. Mungkin permintaan yang berulang kali juga saya sebut kepada Ustaz dan juga untuk semua orang di luar sana yang mempunyai harapan yang besar, iaitu kami berdoa dan kami akan menyokong penuh GSB supaya Ikhwan dibuka sekurang-kurangnya setiap daerah, sekurang-kurangnya ada di setiap daerah. Sebagai contoh, Ustaz, cabaran di Jerantut Ustaz, bayangkan kempen BMF ni Ustaz, PDM ni tukutan ganting Ustaz. PDM Jerantut adalah PDM yang tertinggi jualannya di seluruh PDM di Pahang. Malangnya Ustaz, PDM berhadapan dengan lebih kurang 3 pasaran gergasi orang bukan Islam. Jadi betul-betul satu cabaran yang sangat kuat. Tetapi jualan di PDM masih kekal tinggi. Walaupun dikata ramai pasaran buka banyak, tapi jualan dia tetap tinggi daripada luar biasa yang sebelum ni. Sama juga dengan kita ada lesung mat yang dibuka di Jerantut pun jualannya cukup tinggi. Jadi saya rasa kalaulah kata ada satu Ikhwan mat yang dibuka di Jerantut, saya kira bukan saya seorang, tapi semua umat Islam yang ada di daerah-daerah, terutama di Pahang ataupun di luar sana, mengharapkan sekurang-kurangnya ada satu Ikhwan di satu daerah,
sekurang-kurangnya. Jadi kalau hari ini saya sembang dengan Ustaz, saksikan oleh semua orang, ada 38. Last saya berborak dulu ada 35, ni dah 38. Kita doa-doakan. Saya tak nak dedahkan berapa rangkaian dalam 2020 ni. Ya, Ustaz pernah kongsi dulu, kita target berapa-berapa. Tapi kita sama-sama doakan, dan kita bukan doa tu bukan apa. Kita nak ada kekuatan. Kita tak nak dah. Kita dah lama bergelumang Ustaz. Kita sebagai orang biasa, kami ni sebagai orang biasa, kita dah tak nak dah. Saya pun dah haramkan kaki saya berjejak kaki ke pasaraya bukan Islam. Bukan apa, sebab kalau saya tak mula, macam mana saya nak ajar orang lain? Saya tak boleh. Saya tak mampu. Jadi saya kata tak apa, saya mula dulu. Saya seorang. Saya pergilah PDM. Walau macam mana pun, hantar bantuan barang dekat Kedah. Baru ni semalam pergi Kedah. Kemarin di Melaka. Hari ni kita bagi di Hulu Selangor. Semua barang daripada pasaraya Darul Makmur. Jadi kita nak pastikan dia 100% Muslim. Bukanlah kata saya tak nak pergi beli dekat Ikuan, tapi takut masa. Kan Ikuan penuh ke apa kan kacau pula. Jadi di PDM ni dia dah baik dah. Dia orang ni berkhidmat juga lillahi ta'ala. Tolong bungkus, tolong apa, siap semua. Jadi Alhamdulillah Ustaz. Apa pun saya mewakili pembela, NGO pembela mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz. Saya dah tersasul Ustaz dah. Tadi minta izin panggil Datuk. Ada jadi Ustaz balik. Jadi sebab apa kita dah menghormati sebagai ustaz ni. Dia dalam kempen BMI Ustaz untuk maklumat semua, kita mengangkat institusi agama dalam pembela. Kami mengangkat Agong sebagai ketua agama. Kami mengangkat Mufti sebagai penasihat agama. Kami mengangkat Tuan Kadi di daerah sebagai wakil rakyat untuk umat Islam. Jadi bila panggil ustaz ni, dia punya makam dia sebenarnya tinggi lagi daripada jawatan-jawatan dunia ni. Jadi saya harap itu tidak menjadi masalah ataupun tidak kecil hatilah kepada Ustaz. Sekali lagi kami ucap terima kasih. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita doakan supaya GSP terus berkembang, dan kita akan mungkin ada sesi lain bersama-sama untuk dengan bahagian marketingnya ke, kita nak berbincang. Mungkin ada orang nak bertanya-tanya soalan tentang produk-produk Muslim bagaimana. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat penjelasan bagaimana sebuah syarikat gegasi GISB Sdn Bhd bertahan. Jadi bagi yang baru menonton, GISB bertahan kerana daripada menyerah diri kepada Allah SWT. Ini yang paling asas dalam hati sebuah syarikat yang gegasi, yang kita kata yang boleh dibanggakan sebagai syarikat Muslim yang terbesar, antara yang terbesar di Malaysia dan di dunia. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita mohon izin untuk mengundur diri. Jadi sebelum kita akhiri majlis kita pada malam ni, kita tutup dengan surah Wal-As dan tasbih farah. Surah Wal-As. Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat malam. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.